kan tak dengar suara. Ha? Tak dengar suara. Tak dengar? Tu tekan dia punya button Tahu apa? Angin kipas tolak kat sini Ha? dia bunyi. Tak saya on dulu. Dengar. Tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Li ridha illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itulah sedih ni zaman ni kan. Bersihkan ni. Foto kitab ni. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير فافتح لنا بالهدى بالأمن كلنا يعني من فضل اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, lagi saya hormati, lagi diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah malam ni dapat kita bertemu kembali untuk sama-sama kita meneruskan aktiviti mingguan kita, mengisi masa lapang kita dengan pengisian ilmu. Mudah-mudahan majlis yang kita buat setiap minggu ni dapat memberikan manfaat kepada diri kita dalam usaha kita memperbaiki amal ibadah kita untuk persiapan, sebagai persiapan kita untuk balik ke alam akhirat kelak insya-Allah. Dengar. Bunyi kipas buat sikit. Tak apalah, dengar tu. Kalau tak clear bagi tahu. Kemah ustaz tak pakai. Kemah. Kemah gawe dia kemah ni. Okey, malam ni kita sambung lagi kitab Muyatul Musalli kita. Muka surat apa? Muka surat 44. 44. Nombor 44. 44 yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. nombor 8. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Tajuk apa baru ni Dia yang bawah sekali ni. Pelbagai kebajikan pada perbuatan sembahyang dan zikirnya. Yang ke-8 Yang ke-7 bawah sekali. Yang ke-7 bawah sekali. Subhana rabbi. Maka apabila engkau rukuk, engkau rukuk, yakni waktu kita solat tu, waktu kita rukuk tu, sidik, maka fikir di dalam hati engkau. Maka seolah-olah engkau berkata, dalam hati tu seolah-olah kita berkata, hei Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Allah. Sambil-sambil rukuk tu, mulut kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, sambil-sambil itu. Jadi dalam hati kita seolah-olah kita berkata, wahai Tuhanku, bahawasanya aku merendahkan diriku antara hadapanmu. Maksud hadapan di sini, berhadapan dengan ilmu Allah, berhadapan dengan rahmat Allah, bukan berhadapan makna bertentangan macam ni. Bukan bermaksud waktu kita solat Allah bertentangan dengan kita jaga. Kalau macam tu nanti membawa kepada Allah tu bertempat berpihak pula, dah menyalahi akidah ahli sunnah. Jadi berhadapan dengan ilmu Allah. Dalam keadaan kita ni, aku ni menghinakan diri, di situlah kita mengaku dosa-dosa kita, mengaku yang kita ni banyak orang panggil, banyak memberi alasan dalam nak melakukan ibadat, tidak berasa berdosa apabila membuat maksiat. Makna hinakan diri, menghinakan diri kita, mengaku diri kita banyak dosa, banyak maksiat, tidak mau bertaubat, macam-macam lah, ikutlah, terpulanglah, pandai-pandai masing-masing lah cara-cara merendahkan diri dalam solat kita. Ini orang panggil rupa sembahyang yang batin. Ini adalah merupakan rupa sembahyang yang batin, maknanya yang tak nampak. Yang nampak rukuk tu, tunduk tu. Ini maknanya tunduk hati kita. Jangan sambil-sambil sembahyang tu kita bangga diri, aku hebat, aku baik, aku soleh, aku banyak amal aku. Jangan macam tu. Makna menghinakan diri kita.
Kerana Allah kasih orang yang menghinakan diri tu, orang yang berdosa, mengaku berdosa, merayu-rayu minta ampun dengan Allah, Allah kasih. Daripada orang yang buat taat rasa sombong dengan diri dia. Buat taat lepas tu rasa lebih, rasa hebat. Ni Allah benci orang jenis macam ni. Walaupun dia beramal soleh, walaupun dia buat benda baik, tapi apabila hati dia meninggi-tinggikan diri, Allah benci dia. Maka seolah-olah engkau berkata, "Hei Tuhanku, bahawasanya aku merendahkan diriku antara hadapanmu, dan aku datang dengan diriku yang asyi. Ya Allah, aku datang menghadapmu ya Allah dalam keadaan aku ni asyi, ahli maksiat." Barulah nanti insya-Allah ada orang panggil pengisian solat kita tu. Baru kita akan ada rasa sesuatu dengan semayang yang kita buat. Kalau tiap kali 5 waktu kita boleh ulang macam ni, insya-Allah nanti lama kelamaan Allah Taala akan tukarkan, Allah Ta'ala akan hadiahkan hati kita tu dengan sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang baik. Jadi aku datang menghadapmu ni ya Allah dalam keadaan aku ni berdosa, ahli maksiat. Maksiat ni macam-macam lah. Kadang-kadang kita bukan jahat perempuan, kadang-kadang kita bukan jahat minum arak, kadang-kadang kita bukan jahat berjudi, tapi jahat kita apa? Tak menuntut ilmu. Tak menuntut ilmu ni maknanya jenayah yang kita buat. Jenayah makna bila kita Allah Taala suruh kita tinggalkan. Kalau benda tu wajib, kita tinggalkan, makna itu dah satu dosa. Itu jahat lah tu, makna kejahatan lah, dosa tu jahat lah. Kadang-kadang kita nampak jahat orang kalau tutup kaki perempuan, tapi kita tak nampak dosa kita, tak mengaji, dosa kita kadang dengan mak bapak kita tak nampak. Sebab tu jangan kita suka teropong dosa maksiat orang. Lebih baik kita teropong dosa maksiat kita sendiri. Lebih baik kita ambil berat, ambil peduli, bersungguh-sungguh berusaha memperbaiki kelemahan kita daripada kita duk sibuk cerita pasal maksiat orang lain. Doa-doakanlah. Memanglah orang lain pun sama juga melakukan dosa maksiat. Doakanlah. Kan dia duduk dalam keadaan macam tu kerana tak dapat taufik, tak dapat hidayah. Kalau Allah Ta'ala tarik nikmat taufik daripada kita pun, silap-silap kita 2, 3, 4 kali ganda teruk daripada orang yang kita caci tu. Sama je. Jadi Allah Ta'ala jadikan apa maksiat orang lain tu, kadang-kadang Allah Ta'ala nak hina. Allah Ta'ala nak uji hati kita. Adakah kita sombong sebab kita ni rajin semayang, kita ni boleh mengaji? Adakah kita jadi angkuh dan mempelekehkan orang? Kita kena sedar, walaupun kita buat majlis ilmu macam ni santai-santai, kalau bukan dengan taufik daripada Allah, tak boleh kita nak duduk dalam keadaan begini. Kan? Sebab tu kita sambil-sambil tu doakan orang lain. Doakan kawan-kawan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan. Mereka pun sama macam kita juga. Sebelum dapat duduk di tempat macam ni, kita ni pun bukan lahir-lahir terus pegang kitabnya ni. Lahir-lahir bukan terus duduk dalam majlis ilmu, sama juga. Malahnya inilah itu macam-macam. Jadi yang lain-lain tu pun masih lagi dalam keadaan begitu. Yang kita dapat hadir ni taufik daripada Allah. Taufik daripada Allah. Sama je. Sebab tu kita kena doakan kawan-kawan kita, tanda sayang kita. Islam ni penuh dengan kasih sayang. Islam ni penuh dengan kasih sayang. Sebab tu adab kalau orang Arab, adab tu sahabat tu tadi bila salam, peluk, itu kasih sayang sebenarnya. Menunjukkan kita ni walaupun lain martabat, lain kedudukan, tapi orang panggil ukhuwah Islam tu sama je. Kaya pun daripada Allah, miskin pun daripada Allah, cantik pun daripada Allah, bodoh pun daripada Allah, sama je. Sebab tu Allah Ta'ala ingatkan kita, yang mulia sisi Allah tu adalah yang bertakwa. Cantik pun tak takwa, tak ada markah juga. Tapi tu tak cakap tempat kita orang Arab tu pun dia macam tu juga. Macam Bilal bin Rabah, legam kulit dia, tapi takwa dia di sisi Allah. Maknanya sama je. Sama je kita. Yang membezakan hamba-hamba ni dengan di sisi Allah, amal dia. Kaya macam mana pun, tapi tak takut kepada Allah, tak ada harga pun. Miskin macam mana pun, kalau tak takut kepada Allah pun hina juga, 2 kali hina. Sama je kita. Sebab tu bila kita belajar ni, kita akan lebih faham apa dia agama tu. Bila dah faham agama, kenapa pula rasa kasih sayang, cinta pada agama? Bila kita tak nak ambil tahu tentang agama, sebab tu kita agama ni macam benda lah, sambil-sambil macam tu lah. Jadi macam tu dalam hati kita. Sebab tu Imam Ghazali kata, ada 2 kelompok manusia ni. Manusia ni ada 2 kelompok.
Satu kelompok yang Allah Ta'ala bagi dia nikmat agama. Nikmat agama ni sidik maksudnya nikmat ilmu dan amal. Itu nikmat agama. Ada satu lagi kelompok manusia Allah Ta'ala tak bagi dia nikmat agama tu. Maksud nikmat ilmu dan amal tu Allah tak bagi pada dia. Allah tak pilih dia. Sebab apa? Kerana dalam hati dia meremeh-temehkan nikmat agama tu. Bila dalam hati kita meremeh-temehkan nikmat agama tu, Contohnya Ustaz. remeh-temeh ni mana kita tak ambil berat. Kita pandang lekeh agama ni. Alah, benda tak ada penting sangat. Seolah-olah macam tu lah. Yang penting ni urusan-urusan dunia ni. Jadi agama ni benda tak penting. Jadi bila dalam hati kita begitu, Allah Ta'ala tu, kalau kita dah belajar ilmu tauhid, di antara sifat Allah Ta'ala tu ilmu dia mengetahui zahir dan batin. Macam mana niat kita, macam mana hasrat kita, apa impian kita, apa khayalan kita, apa angan-angan kita, semuanya dalam ilmu pengetahuan Allah. Jadi bila Allah Ta'ala tahu dalam hati kita tu tadi tu tak ada kemuliaan agama tu, kita merendah-rendahkan, bahkan kita meremeh-temehkan, kita letakkan agama itu dalam diri kita di tempat yang tak penting, maka balasan daripada Allah, Allah tariklah nikmat tu. Allah Ta'ala tak bagilah nikmat tu sebab dalam hati kita pun tak mau. Sebab tu kita kena timbulkan benda tu. Kalau tak ada, timbulkan dalam hati tu, insya-Allah Allah Ta'ala akan dorong kita ke situ. Sebab Allah Ta'ala lihat, Allah Ta'ala tahu yang dalam hati kita menghargai, memuliakan, membesarkan nikmat agama yang tak semua orang dapat nikmat agama Islam. Kita ni lahir-lahir alhamdulillah duduk dalam Islam. Ada orang nak masuk Islam tapi takut di apa oleh ahli keluarga dia orang macam-macam lah. Kita ni lahir-lahir je duduk dalam Islam lah. Sebab itulah kita kena hargai Islam tu. Menghargai Islam di antara caranya begini. Menuntut ilmu makna belajar, ambil berat apa yang ada dalam Islam tu. Apa yang Nabi sanggup sampai menggadaikan nyawanya sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, sampai menggadaikan rumah tangga dia, yang isteri hilang suami, yang suami hilang isteri, yang anak hilang mak bapak, kerana membantu perjuangan Rasulullah SAW menyampaikan agama. Jadi kita ni dapat agama ni dengan mudah. Bila dapat dengan mudah tu sebab kita tak berapa nak sayang. Sebab tu kita tak ambil berat. Cuba kenang balik, kalau bukan dengan sebab usaha ikhtiar sahabat-sahabat Nabi dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang bersungguh-sungguh kan menggadaikan kepentingan hidup dia semata-mata nak membawa amanah Islam daripada Allah tu, kita tak akan berasa nikmat Islam. Kalau sifat Nabi, sifat sahabat tu macam kita, tak sampailah agama tu jawab dengan kita. Tapi oleh kerana mereka meninggikan, menzahirkan yang hak, sebab itulah sampai alhamdulillah kepada kita nikmat agama. Jadi bila dah sampai kepada kita, hargailah, ambil beratlah, ambil pedulilah. Ni di antara cara ambil peduli, kita ambil tahu apa tu yang ada dalam Islam, agama. Belajarlah. Belajarlah, apa nak malu-malu kan? Belajar je. Patutnya kita malu tak belajar. Bukan malu belajar, malu. Setan ni kalau kita kat sini boleh derma banyak-banyak, boleh buat wakaf banyak-banyak, solat banyak-banyak sampai pecah daya kita, qiyamul lail malam tak tidur, semayang, baca Quran banyak-banyak. Setan, nafsu, iblis dia tak risau, dia tak heran pun. Sebab apa? Sebab apa? Lirik. Sebab kita ni dia tak nak kacau. Sebab dia senang nak membinasakan amal kita tu. Saya semayang kuat, contohlah. Semayang kuat, baca Quran kuat, apa lagi? Qiyamul lail, derma sini, semua kebajikan saya buat lah. Tapi saya tak menuntut ilmu. Semua yang saya buat jadi tu jadi habuk aja. Sebab tu setan tak heran. Kau buatlah banyak mana amal kau nak buat. Sebab apa? Semuanya binasa. Saya pewakaf yang terkenal nombor 1 dalam dunia, contohlah. Tapi akidah saya terhadap Allah tak betul. Apa jadi wakaf saya tu? Saya buat taat pada mak bapak saya, tapi akidah saya sesat. Apa yang jadi pada taat saya pada mak bapak? Saya sayang dengan anak isteri saya. Saya kerja daripada pagi sampai ke malam, sampai tak makan tak minum sebab sayang dengan anak bini contohnya. Ambil berat, bagi rumah hebat, kenderaan hebat, belanja hebat, pakaian hebat. Sayang punya pasal. Tapi akidah saya tak betul. Solat saya tak betul. Ikhlas saya tak betul. Apa yang saya dapat dengan kebaikan yang saya buat pada anak bini saya? Saya takkan dapat apa-apa kebajikan pun.
Sebab rosak dibinasakan oleh benda-benda yang membatalkan pahala amal ibadat. Makna saya buat amal dalam keadaan saya tak tahu, pantang larang dia. Yang mana pantang larang ni lah yang boleh membatalkan pahala amal dan kadang-kadang boleh menyebabkan amal tu tidak sah sebab saya tak tahu, saya tak ada ilmu, saya main buat je. Yang paling syaitan iblis risau apabila seseorang itu menuntut ilmu. Kita tengok kan, macam solat jemaah ramai tak dalam masjid? Ramai kan, bila azan maghrib berderu masuk 5-6 saf, betul? Lepas tu bila tok guru duduk kat depan buka kitab, semua cabut lagi. Itu menunjukkan, nampak mana gangguan yang paling kuat? Gangguan untuk solat berjemaah ke gangguan untuk menuntut ilmu? Gangguan untuk menuntut ilmu lah. Nampak tak? Sebab dia memang musuh utama dia orang belajar. Sebab orang belajar ni dia tahu, dia faham macam mana nak jaga amal, macam mana nak buat amal dia sah, macam mana dia tahu pantang larang, tipu daya syaitan, macam mana nak merosakkan amal ibadat, dia akan dapat tahu dalam ilmu tadi. Tak apa. Pernah. Tiga pasal tak. Kan? Pindah rumah. Tak lah benda kata. Kan betul tak jadi? Sebab itulah duduk guru duduk bising kita kalau tak mengaji. Dia kata pergi mengaji. Dia suruh tu sebab dia sayang dengan kita. Dia tak nak kita ni besok jadi menyesal di hari kiamat. Tapi kita ni kadang-kadang ego. Bila tok guru nasihat dengan kita kata apalah sibuk-sibuk nak suruh aku belajar. Banyak alasan. Aku pun semayang lah. Aku pun ada cari nafkah lah. Kau sibuk-sibuk sekejap suruh belajar ni. Kalau tak belajar marahlah, ini sindir lah. Sebab tok guru tu tadi kebanyakan orang tua belajar yang dunia je, yang akhirat sekarang kurang. Kan? Yalah. Tu belajar. Nanti kerja senang. Yalah. Dunia je nampak. Akhirat. Tak ada. Inilah masalah dia. Sebab itulah tok guru dia risau. Ulama ni dia risau tengok masyarakat. Ulama ni yang benar-benar ulama ni dia memikirkan masyarakat. Dia bukan pentingkan diri sendiri. Kalau dia pentingkan diri sendiri, bila dia dah belajar, lebih baik dia duduk dia beramal sendiri. Buat apa dia nak mengarangkan kitab untuk orang lain, nak bagi nasihat? Lebih baik dia dah belajar, dia dah alim. Lebih baik dia beramal seorang-seorang. Buat apa dia nak bersibuk-sibuk ajak orang sini, ajak orang sana, tulis kitab, karang kitab? Sebab ni lah sebagai tanda dan dalil dia ada sifat kasih. Sebab dia nampak kebinasaan akhirat tu besok. Kalau kita nak masuk track dengan kelengkapan tak cukup, nanti orang otak-otak ni marah kan? Sebab dia nampak bahaya, betul? Dia nampak bahaya. Nanti kalau berlaku kemalangan begini. Tak dunia nampak juga. Bahaya dunia. Tapi tak nampak akhirat. Kan? Bahaya tu. Sebab tu dia marah kita. Apa saya tak pakai full suit? Sebab apa tak pakai full face? Sebab apa tak pakai boot? Sebab apa tak pakai? Bahaya. Sebab dia nampak bahaya tu yang dia marah kita tu. Jadi bandingan ni ulama akhirat ni yang dia marah kita tu, yang dia nasihatkan kita tu sebab dia nampak bahaya akhirat tu. Bahaya akhirat tu dia nampak. Kebinasaan akhirat tu yang dia nampak. Sebab tu lah dia ingatkan kita. Tapi kita ni orang jenis tak nampak. Sedih lah. Nampak tahu tapi kelabu. Baik. Jadi kita merendahkan diri dalam sembahyang tu. Mengaku bersalah dengan Allah waktu kita rukuk. Kemudian dalam hati kita katakan kepadamu, ya Allah, aku datang dengan diriku yang asi ini kepadamu dan mengikut diriku yang banyak jinayah bagi uzma engkau. Jadi aku ni banyak membuat benda-benda yang maksudnya melanggar menghormati kebesaran kau ya Allah. Mudah-mudahan engkau ampuni akan aku. Mudah-mudahan kau ampunkan aku ya Allah. Aku sujud, aku rukuk ni. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, wa bihamdihi, dan segala puji bagi Allah. Jadi bila kita dah hinakan diri kita tadi, dah mengaku yang kita ni berdosa, maksiat macam-macam, minta ya Allah, oleh yang demikian ampunkanlah aku ni ya Allah. Kalau kau tak ampunkan aku, binasalah, rugilah aku. Kalau seandainya kau tak nak ampunkan dosa-dosa aku ni, rugilah aku balik akhirat besok. Tak ada faedah pun aku balik akhirat kalau dalam keadaan dosa-dosa apa ni kau tak nak ampunkan. Jadi mulutnya membaca, tubuhnya tunduk, hatinya pun merendahkan diri. Itulah pengisian solat. Tapi yang tak faham maksudnya, kalau orang yang tak faham maksud ni pun
Dia setakat baca je lah. Kena ambil faham lah. Jadi di antara kesempurnaan semayang tu, menjaga semayang ialah kita mengerti dan memahami apa yang kita baca. Bila kita belajar, jumpalah benda tu, insya-Allah. Baik, yang ke-8, kemudian engkau angkatkan kepalamu kepada i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Di sisi mazhab kita Syafi'i, Rabbana lakal hamd. Bukan Rabbana walakal hamd. Walakal hamdu mazhab Hanafi, Hambali. Di Syafi'i, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kemudian Sami Allahu liman hamidah, maka maksud dia telah mengampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang mengesakan dia dan mengerjakan taat akan dia. Jadi sesiapa yang mentaati Allah dan membesarkan Allah, tidak mensyirikkan Allah, nescaya Allah Taala mengampunkan dosa-dosanya. Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian kerana Engkau yang memberi taufik akan kami bagi ini sembahyang. Segala puji bagi Engkau ya Allah, kerana aku boleh mendirikan sembahyang ni pun disebabkan taufik daripada-Mu ya Allah. Ustaz, kenapa dia yang Rabbana lakal hamdu tu Syafi'i dengan yang lain? Dia samalah macam cerita lain. Dia imam-imam mazhab ni, dia memfatwakan hukum tu, mengistimbatkan hukum daripada Quran dan hadis tu. Kadang-kadang dia berdalilkan hadis-hadis yang lain. Hadis ni banyak. Jadi dia kalau mujtahid mutlak ni, dia tak boleh tiru pendapat. Contohlah macam kita ni 5 orang ni dah sampai tahap mujtahid mutlak. Saya tak boleh tiru hukum yang Sidik nak buat. Saya mesti menggunakan kemahiran dan kepakaran saya mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis, mengikut kefahaman saya. Berdasarkan sumber-sumber kan ada dia punya dia ada ijtihad dia masing-masing. Sebab tu yang berlaku khilaf mazhab. Semua tu berdasarkan hadis dan Quran. Cuma dari segi Sidik begini. Betul juga. Daripada saya begini. Pun betul juga. Sebab tu berlaku khilaf mazhab tadi tu. Kalau yang Imam Hanafi tu Rabbana Walakal hamdu, maksudnya sama ke atau sama je? Sama je. Kadang daripada hadis tadi riwayat hadis berbeza. Tengoklah Hadis kat Mekah macam tu kan. Sebab dia Hanafi. Dia Hanafi. Dekat Mekah belah-belah sana Hanafi Hambali banyak. Kita sebelah sini Asia Tenggara ni kualitinya Syafi'i lah. Sebab tu kalau ustaz-ustaz nak mengajar kat Malaysia ni, ajarlah mazhab Syafi'i. Jangan ajar benda pelik-pelik. Jadi manusia jadi pening. Dulu tak ada masalah pun pasal kunut. Tapi dah ada yang bijak-bijak pandai duk mengajar pasal mazhab lain ni, dah orang kampung dah jadi bergaduh dah. Kunut tak payah pula dah sebab ustaz tu mengajar. Ni masalah ni. Ajarlah, mengajarlah boleh, tapi jangan ajar mazhab yang lain. Sebab orang kampung ni dia nak belajar ni sebab nak baiki amal. Betul. Tapi bila kita masukkan benda macam-macam, dia jadi pening. Dia jadi gangguan pada amal dia orang pula dah. Dulu tak ada hal pun. tahlil tidak macam-macam tu. Sebab dia dah masukkan benda-benda tu. Dulu tak ada masalah. Satu bila ada benda tu orang sekarang suka ambil mudah ringkasnya. itu yang Kan? mudah yang simple. Betul. Kemudian yang ke-9, maka engkau sujud. Bila sujud tu maknanya aku cenderungkan diriku dengan dalil. Mana aku sujud ni lah sebagai bukti. Aku sujud ni Allah, aku letakkan kepala aku yang mulia ni di tempat yang hina ni, tanah ni, bumi ni, tempat pijak-pijak ni aku letakkan kepala ni. Sebab apa tu? Sebagai dalil, nak menunjukkan, membuktikan bahawasanya aku ni tidak percaya selain daripada kau. Tak ada yang lain selain daripada kau saja yang aku sujud dan menyerahkan diriku kepadamu. Engkau yang mempunyai karam, maksudnya kemuliaan ya Allah, dan kau juga yang mempunyai keampunan. Jadi hanya pada kau saja ya Allah aku sujud. Jadi dalam hukum Islam haram kita sujud sesama manusia. Walaupun pada mak kita, walaupun pada isteri kita, walaupun pada suami kita, tak boleh. Walaupun pada tok guru kita, tak boleh. Kita nak sujud macam solat tu, tak boleh. Itu di antara perbuatan yang boleh merosakkan akidah. Apatah lagi pada patung-patung. Ada pun setakat menundukkan diri itu tak ada masalah. Tapi kalau sampai sujud tu, tu haram lagi pula, boleh merosakkan akidah. Kemudian
macam orang percakapan habis masa pakat tu sujud kongkong macam tu. Ayat orang kan. Mana salah orang cakap macam tu. Lah. Mana boleh sujud? Tak boleh. Kan Nabi ada besar. Kan? Halo. Sila. Kan apa Nabi SAW ada bersabda, kalau seandainya dibenarkan sujud sesama manusia, nescaya Nabi nak perintahkan isteri supaya sujud pada suami. Jadi hadis di situ ada dua maksud. Kehendak dia di antaranya, maksud dia yang pertamanya nak menunjukkan haram hukum sujud sesama manusia. Yang keduanya nak bagi tahu tingginya martabat suami berbanding isteri. Maknanya kalau Allah benarkan Nabi nak suruh isteri sujud pada suami, tapi hukumnya haram. Di situ nak menunjukkan pangkat suami ni tinggi. Betul. Sebab tu isteri kena hormat suami. Hormat. Kalau nak nasihat pun nasihat dengan kata-kata yang baik. Bukan maksudnya apabila suami kita buat benda jahat kita boleh sepak tergajang dia. Kan? Contoh kalau mak bapak kita buat benda tak betul, kita boleh meninggikan suara kita, tengking-tengking dia, tak boleh. Itu kesalahan dia dengan Tuhan. Kita dengan dia mesti hormat. Nak kahwin mengaji betul. Mana kahwin dia? Nak kahwin. Khusus kahwin tu tak cukup. Tahu kan. Belajar. Nak kahwin ajak rumah belajar. Barulah jannah. Tapi khusus kahwin open lah tak? Kan dia orang yang memberitahu tu, dia open. Dia kata saya tak fikir malu Jangan fikir malu antara lelaki dan perempuan. Nanti bila awak dah kahwin, awak tak boleh malu sesama isteri, sesama suami isteri. Dia cakap open lah macam ni. Memang agama apa nak? Dia ceritakan pasal nafkah zahir dan nafkah batin lebih jauh. Mana agama ni, ilmu ni tak boleh nak suruh-suruh. Dia tak ada rasa malu, tak ada rasa. Kalau saya suruh contohnya, macam mana kita nak faham? Saya baru nak belajar mandi wajib. Tiba-tiba ustaz tu, tok guru tu duk ajar kita, awak mesti basuhkan air di tempat tu tempat tu tahu apa tu? Katakan air kat tempat tu tau. Dia kata tu apa tu? Kat mana ke? Pusat ke lubang hidung ke? Makna sebab tu dalam agama tak boleh nak suruh-suruh. Itu bukan nak cerita lucah, itu nak cerita amal. Kalau segan-segan, itu yang lepas sekolah menengah pun dah kahwin pun mandi wajib tak tahu tu. Sebab tu lah. Sebab sorok-sorok. Segan apa nak segan benda agama. Jadi deh. Membaca engkau kemudian, maka apabila engkau duduk tasyahud, baca tu. Dan yang ke-10, apabila duduk antara dua sujud, mengucap engkau Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maksudnya ampunkan aku wahai Allah. Sambil-sambil baca tu, sambil hati kita menghayati maksud Rabbighfirli, makna dalam hati kita, wahai Allah ampunkanlah aku. Warhamni, wahai Tuhan ampunkanlah daku, hei Tuhan, akan segala kesalahanku, dan kasihani olehmu akan hamba-Mu yang khati'ah. Kasihanilah aku ni ya Allah yang banyak buat salah ni, dan berikan rezeki olehmu akan daku. Bagilah rezeki yang halal, yang berkat ya Allah, dan jabarkan dhaifku. Jabar ni apa maksud? Jabar ni maksudnya tampalkan. Segala kedhaifanku, kekurangan ke tu kau tampalkanlah. Makna kau sempurnakanlah ya Allah. Kalau lubang-lubang tu kau tampungkanlah. Maksud begitu. Ustaz, dia kawan saya ni dia baru masuk Islam. Dia kata dia tengah belajar menghafal satu demi satu ayat Quran. Tapi dia kata yang senang baginya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq semua kan. Dia kata kalau time dia solat, dia ada tanya kat saya, saya tanya, kalau time solat dia agak belum mahir lagi untuk ayat lain, dia takut bila dia baca time solat salah. Dia daripada subuh dan sampai ke isyak dia menggunakan surah yang sama. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Contoh subuh memang Fatihah tu wajib. Fatihah tu wajib. Makna inna a'taina qul huwallah. Inna a'taina qul huwallah. Betul. Tak ada maksudnya masalah. rakaat pertama tu Al-Ikhlas, rakaat kedua tu surah An-Nas. Zuhur pun dia buat macam boleh, tu. tak ada masalah. Tak ada kan? Tak ada masalah. Saya takut nak bagi tahu boleh tak bacaan surah tu sunat hai'ah. Sunat hai'ah tak ada masalah. Lagi pula dia orang baru masuk Islam kan. Kita yang dah nak mati lah dah nak mati ni pun kul wallahi inna ataina, kadang tak baca langsung. Fatihah mentang-mentang lah sunat. Banyak gitu punya. Okay? Kan tu saya yang takut nak cakap
Tak boleh je sebab saya pun tak mahir. Makna hukumnya sah, tak ada masalah. Oh, tu sunat ya. Inna ataina qul Allah, inna ataina qul Allah, inna ataina qul Allah. Itu Quran Allah pun separuh. Dalam pendek dia pendek Separuh tu. qul huwallahu ahad, rukuk tu juga. Ambil satu ayat dia. Kemudian dan tunjuki akan daku akan jalan yang sebenar. Makna waktu kita duduk tahiyat awal, duduk antara dua sujud tu, kita selalu minta pada Allah tunjukkan kita jalan yang benar. Kadang-kadang apa yang Tuhan kita minta tu Allah bagi dah. Allah datangkan kepada kita nak mengajarkan agama. Tapi kita tak Tak dengar. tak mau. Tak mau. Padahal kita minta dalam sembahyang, wahai Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus ni makna agama Islam. Kena fahamlah agama Islam tu melalui ilmu. Bila orang ajak mengaji tak mau pula. Jadi kita minta, bila Allah bagi kita lari. Lepas tu minta lagi. Bila Allah bagi kita lari. Ibarat kita minta Allah ampun dosa aku. Lepas tu buat dosa belakang. Lah. Kan? Ya Allah bagilah aku petunjuk. Lepas tu ada orang nak bagi tunjuk. Sana tak nak. Sorry ya. Lepas tu minta bagilah aku petunjuk. Bila ada orang nak datang bagi petunjuk, kita lagi. Jadi ni masalah ni. Ini masalah kita tak faham apa yang kita baca dalam sembahyang. Rugi tak belajar, tak pandai bahasa Arab. Lepas itu yang dalam duduk antara dua sujud. Kalau dalam Fatihah sendiri, ihdinas siratal mustaqim, pimpinlah kami kepada jalan yang lurus. Iaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau dah bimbing, dah pimpin, dah bagi nikmat kepada para nabi, para rasul. Bagaimana perjalanan mereka? Mereka mengikut Islam. Betul? Ada tak nabi dia amalkan Quran di separuh-separuh? Tak. Dia buang, dia ambil buat zakat. Tak ada kan? Maknanya itulah perjalanan nabi yang kita minta dalam solat tu. Tapi waktu hidup kita tak nak hukum bila nak amalkan hukum Quran, bagi alasan begini, begitu, begini, begitu. Tapi dalam sembahyang minta. Ya Allah pimpin kami jalan yang lurus. Lepas tu kami tak nak ni Quran janganlah amalkan semua. Lepas tu minta lagi jalan yang lurus. Minta dah dia bagi. Bengkok juga. Ini masalah bila tak faham. Banyak terasa. Banyak terasa kan. Itulah untuk sebenarnya kita belajar ni. Bang boleh sini bang sebenarnya kita belajar ni, tahu tak Siddiq, sebenarnya saya ni sebagai asbab ni. Kitab-kitab ni, orang yang menyampaikan ilmu, tutup guru kita tu, saya ni geng-geng je sampai santai-santai sembang. Sebenarnya ini cuma asbab. Yang hakikatnya Allah yang nak memperbaiki agama yang ada dalam diri kita, cuma melalui sipolan. Jangan tengok saya, jangan nampak saya. Maknanya kawan-kawan kena nampak ini adalah hadiah daripada Allah. Hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri yang nak menegur kita, yang nak memperbaiki amal ibadat kita. Seperti mana Allah Taala berfirman, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah Taala kehendak mendapat kebajikan yang banyak. Kebajikan yang banyak mana amal yang dibuat tu Allah terima. Dan dia besok diberi syurga oleh Allah. Allah Ta'ala buat macam mana? Yufaqihu fid din. Allah Ta'ala akan menjadikan orang-orang yang Allah nak tadi tu mendapat kebajikan banyak tu, faqihu fid din. Dia akan mengerti dan memahami apa tu agama. Makna nak faham agama ni melalui majlis ilmu. Ni sahabat-sahabat semua dah termasuk dalam kelompok tu, mudah-mudahan. Allahumma amin. Dulu kita tak belajar. Dulu tak pernah pun kita pegang kitab. Dulu tak pernah pun kita dengar kitab-kitab. Nampak tak ni urusan Allah, pentadbiran Allah atas diri kita? Nampak tak kasih sayang Allah Ta'ala daripada kita duduk hanyut, tiba-tiba dia ambil kita? Dulu kita tak faham, sekarang kita dah faham. Dulu kita tak tahu, sekarang kita tak tahu. Nampak tak tu Allah kasih kepada kita tu? Daripada dulu dia biarkan kita. Kalau dia biarkan kita, macam mana Siddiq? Kita syok sendiri, rasa macam dah ahli syurga dah. Hanyut dunia. Nampak tak? Nampak tak kasih sayang Allah atas diri kita? Jadi jangan pandang manusia tu. Jangan pandang saya tak ada apa, sama je. Dan perut dia berak ni. Dan perut dia tai. Kita manusia ni sama je. Asal air mani. Kau daripada air mawar Daripada air mani juga. Penghinaan kita.
Lepas tu pergi pejabat, pergi mana-mana bawa tai, betul tak? Ada tak orang pergi pejabat tinggalkan perut dia kat rumah? Bawa tai juga. Dah besok dah mati, berapa bulan tukar jadi bangkai busuk. Itulah kita manusia. Sama je, kaya ke, hebat ke, ada nama ke tak ada nama, sama je gitu. Jadi kita kena tahu hakikat diri kita siapa, barulah insya-Allah kita tak sombong dengan orang lain. Sebab kita tahu sama je. Yang membezakan kita amal. Sebab tu dah tadi kita kena faham apa yang kita minta dalam solat. Sebab tu disuruh belajar solat tu supaya kita mengerti apa yang kita pohonkan dalam semayang tu. Macam tadi. Soalan lah Ustaz. Saya dah tertanya ni. Tertanya kan? Baik, tertanya. Ustaz, macam kita ni Kawan-kawan. tak saya. Macam tanya bila kalau kita meninggal, kita akan Kalau bila kita dah meninggal dunia, kita akan ditanamkan ke dalam tanah Yang lahat. tanah Quran Islam kan. Okey. Yang biasa. Tapi saya takut jangan salah faham macam macam makam Nabi Muhammad SAW yang makam yang ada dekat Mekah tu diorang tu macam para rasul tu ditanamkan dengan tanah ke atau ditanamkan macam tu? sama. Cuma dia Semua atas tu kubah dia makna dia buat binaan tadi nak mengagungkan, nak membesarkan, tak apalah Rasul. tapi memang tanah. Tanah juga lah. Bukan kata kalau gajah dia tanam dalam emas. Gali emas masukkan dah sama tanah juga. Lebur mah putih dia. Jadi kubur tu atas jalan beradat. Yang dikatakan ada azab kubur, soal kubur, munkar nakir itu semua berlaku pada tiap-tiap orang yang mati walaupun matinya tidak berkubur. Walaupun dia mati, contoh dia letupkan diri dia, hancur, tak dia nak kutip dah, tetap roh dia ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap roh dia ditanya juga oleh Allah. Yang orang katakan jangan tanah kuburan tu yang kita letak macam berat-berat letak mozaik. Okey, bagus kat soalan tu. Masalah tanah perkuburan ni tanah wakaf. Okey, tanah perkuburan ni tanah wakaf, bukan tanah kita. Betul. Bukan hak milik kita walaupun seinci bukan milik kita. Sebab tu hukumnya haram membuat binaan kekal. Macam mozaik. Haram buat binaan kekal. Dia tak kisah mozaik tak apa. Dia masalah dia kekal. Dia tak boleh nak cabut, tak boleh nak ubah, tak boleh nak pindah dah. Faham tak? Siap beam piling. Siap piling, siap beam, hukumnya haram. Sebab kita dah mengambil hak orang lain. Kadang-kadang di ruang tu boleh tanam 5 orang, tapi oleh kerana masing-masing dah buat binaan besar-besar, Satu orang. dah jadi 2 orang yang boleh tanam. Buat pagar. Nampak tak tu? Tapi yang disunatkan cara Disunatkan maknanya sekadar nisan, maknanya untuk nak tanda, untuk kita nak ziarah. Kan? Ataupun buat binaan yang jenis boleh angkat tu. Pengalaman saya masa mengaji dulu, tengok dekat tanah perkuburan ni di Kelantan dulu, tengok dia punya apa orang panggil kepuk kubur tu kan. Lebar-lebar ni je. Lebar-lebar bahu kita je. Tak sabar Ustaz buat. Ni yang sedang cerita ni. Hukumnya tak boleh lah sebenarnya. kawan suruh tanya tak? Kawan suruh tanya tak? Kawan tak tanya. Maknanya haram kalau buat binaan. Jadi kalau kita buat binaan tapi boleh pindah. Contoh yang dia kata orang nak tanam nanti, orang nak tanam orang lain, boleh angkat benda tu. Ni dah sampai piling, beam. Dia kalau kita macam ada saya tengok dekat Seremban tu, macam kubur arwah pakcik saya sendiri lah. Pakcik saya macam dia orang berada, dia bermozaik tapi bahasa nisannya satu saja. Tak ada masalah. Tapi saya pernah dengar ceramah, kalau kita hias macam tu, dia akan memberatkan. Dia tak ada masalah. Dia yang memberatkan, yang mengazabkan mak bapak dalam kubur tu, terbiat anak-anak dia. Tabiat. Yang kalau macam mozaik tu tak ada kena-mengena. Tak ada masalah. Tapi kubur dekat Seremban cantik. Sebenarnya kalau kita sayang pada mak bapak kita, bukan menghiasi kubur, Menziarahi Nilai tu je. bukan menziarahi juga. sedekahkan. Kalau kita sayangkan mak bapak kita yang dah meninggal dunia tu, hiaslah amal ibadat kita, bukan hias kubur mak kita. Hias amal kita, bersihkan hati kita, buangkan penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, takabur, sombong, dengki dengan orang lain, tak boleh tengok orang senang macam-macam lagi. Tapi kalau kita pijak antara dua Langkah-langkah tu, janganlah, tak beradab lah. Saya pergi ziarah kubur arwah atuk saya kat tu, tapi bagian kampung lah arwah atuk saya.
bapak saya kemasa tengok yang belah sana juga ada keluarga Indian Muslim juga. Dia orang bersih macam penyapu yang gigi tu, sudut tapi sambil menjalan ke atas jalan kubur tu. Bersihkan itu. Langkah-langkah tu. Macam Tak molek lah. ada macam ada Sebab orang mati ni dia ada perasaan je. Dia roh dia dalam tu. Sebab tu kalau kita nak pergi kubur kena jaga aurat. macam tu. Jangan pakai seksi-seksi pergi ziarah kubur. Itu bukan menambahkan kebajikan, menambah azab lagi, menyakiti, seolah-olah macam nak orang panggil nak mengejek-ngejek orang dalam kubur. Ada yang dalam tu yang dia azab kerana tak menutup aurat. Lepas tu kita datang pula mendedahkan aurat dekat kubur. Contoh. Kan menyakitkan hati orang-orang di kubur. Lagi satu tadi, kalau kita sayang pada mak bapak kita, bukan hiasi kubur, hias amal kita. Hias amal. Walaupun kubur mak bapak kita tu batu nisan di batu sungai je. Tapi amal anak dia semayangnya betul, auratnya betul, hatinya betul, ikhlas, akidahnya betul. Oh, bahagialah mak bapak di dalam kubur. Kalau setakat hias kubur, batu nisan daripada Egypt, ditaburkan batu pemata, intan belian, yakut, macam-macam zabarjat semua ada. Tapi anaknya buat menemukan ini menambahkan azab ibu bapa. Banyak kadang-kadang benda ni dah jadi pertandingan pula dah hari raya kan, pertandingan hias kubur. Budaya. Jadi pertandingan, dia tengok kubur dia cantik, tak dia jadi ni, tahun depan kita kena naik lagi 2 tingkat ni. Budaya. Ziarah kubur dalam hari raya tak ada masalah nak ziarah. Bila ziarah pagi, kalau berani ziarah malam. Sebab ziarah kubur ni hikmahnya kita mengingati mati. Yang tak bolehnya buat benda haram atas kubur. Tikar meko lah. Contohnya duduk atas kubur tapi cerita hal-hal dunia. Ini haram. Walau Jumaat sekalipun. kita hormat. Faham ni? Jadi tak ada masalah nak ziarah kubur. Orang perempuan nak ziarah pun boleh, tapi dengan syarat jangan ada fitnah. Bila orang perempuan berziarah, situ kan dia skodeng-skodeng lah, situlah dia ambil kesempatan nak tackle lah contohnya, ataupun aurat dia boleh dilihat. Ini haram lah. Dan selagi tak menyalahi syariat, silakan. Tak ada masalah nak ziarah kubur, nak baca Quran atas kubur. Tak ada masalah. Kalau kita baca Quran atas kubur, kita tak niatkan sesiapa, maknanya sejauh mana suara kita tu didengar oleh penduduk kubur tu, seramai itulah yang mendapat manfaat bacaan Quran tu. Contoh kalau saya baca dalam keadaan suara macam ni, Bismillahirrahmanirrahim, setakat katalah kat 20-30 kubur keliling saya dengar, maknanya setakat tu dapat manfaat Quran yang saya baca. Tapi kalau saya niatkan ila hadzal Nabil Mustafa, niatkan untuk Rasul, niatkan untuk sahabat, niatkan untuk sekalian muslimin muslimat, semua dapat. Akidah kita di Sunnah wal Jamaah sampai pahala bacaan ayat Quran ataupun zikir ataupun amal kebajikan daripada orang yang hidup apabila diniatkan kepada orang mana. Kita niat khusus pada arwah saja, sampai yang lain dapat manfaat. Tak dapat lah. Seluruhnya Semua lah. Tapi tak ada Tak mengurangkan. Kadang-kadang kita sedekah 10 orang kan, kita punya dah kurang tak lah. Dapat seorang sikit. Dapat seorang sikit. Dah sama je kan. Sama. Allah Maha Kaya. baik dekat semua tak? Baik dekat semua. Yalah, kalau kita sendiri jadi penduduk kubur tu agak-agak menyakiti tak kalau orang tu datang disedekah orang sebelah ni. apa tadi? Kita dah kena sesah ni. Kan? Kita dah kena sesah ni. Tiba-tiba dia datang, ni kan banyak dapat kebajikan rupa dia orang sebelah je. Berasa tak dia kita? Rasalah. Jadi sedekahkan semua. Jangan risau. Atau saya selalu jalan kita lalu tu, kan ustaz lalu flyover atas, lalu flyover bawah kan ada kubur kan, tepi jalan kubur dekat Kelang tu kan. Dari dua kebalan trafik belakang tu sebelah masjid. Tapi selalu saya lalu tu, saya macam Assalamualaikum dari kubur kepada semua yang arwah tertinggal, sama ada saudara saya sesama Islam atau saudara, semoga mereka dicuci rahmat dan beriman, dan saya sedekahkan Al-Fatihah. Semua sampai. Boleh. Tapi Al-Fatihah tu dalam niat je, dalam hati. Tu kena baca lah. Kena baca. Ya, baca lah, tapi saya baca tapi memang tak dengar lah. Tak apa, tak ada masalah. Saya dengar dalam untuk saya sama lah macam kita baca kat rumah, sama je. Sama juga, sampai. Okey, sikit lagi. Nampak Jadi kita dah tahu kan apa yang kita minta dalam sembahyang. Jadi kita minta dalam sembahyang tu, kita minta Islam. Jadi jangan buang Islam di luar sembahyang itu. Dalam solat minta Islam, lepas solat buang Islam. Tak nak Islam. Islam gitu-gitu je, jangan semua. tak bisa.
Baik. Tak cukup ilmu saya. Kemudian tunjukkan aku jalan yang sebenarnya. Allah dah tunjuk dah. Sebab itulah Allah Ta'ala jadikan, kadang-kadang Allah Ta'ala sampaikan kita pada orang-orang yang ada ilmu. Itu sebenarnya Allah nak kabulkan permintaan kita dah tu. Cuma kita je tak mengerti. Kan dia janji kan, apa yang kita minta dia akan bagi. Ini dah satu hari minta 5 kali dalam semayang. Yang malamnya, yang tengah harinya, yang paginya, solat Jumaatnya, solat sunat hari raya, macam-macam. Duk minta benda sama, Allah bagi dah. Allah sampaikan dah pada kita. Tapi kita yang palingkan muka daripada apa yang Allah bagi tu. Sebab tu besok kita tak boleh sedih. Sebab tu besok kita tak boleh nak menyalahkan Tuhan. Sebab Allah bagi dah apa yang kita nak. Cuma kita tak faham, kita tolak balik. Satu manusia yang sekarang malas tak? Jujur saya cakap saya pun malas tu. Bukan manusia zaman sekarang, daripada dulu ni. Bila sebut ilmu ni memang semuanya malas. Tak ada orang gaji ni. Sekarang pun sebab tu kita kena ramai je ni, buat gajian sikit. Kalau kalau seorang baik tidur. Kan? Yang nak mengajar pun semua malas. Malas kan? Malah. Kita ni orang awam. Bila kawan-kawan ramai datang, kita ada semangat sikit. Kita ni manusia biasa. Kita ni masih dipengaruhi oleh suasana. Lain orang dah mantap betul. Dia tak girau. Kalau kita jadi yang baru-baru ni, Allah Akbar. Lemahlah kita. Nak belajar, nak lebih pada tu. Kita percaya pada rezeki Allah. Tapi nak tinggal anak bini tu, dia tak boleh. Salah kalau nak cari ilmu tinggalkan anak bini. Makna tinggal terus. Tak adalah. Maknanya tinggal, tapi tinggalkan nafkah tu tidak kira macam mana pula tu. Nafkah macam mana tu? Tak kisah nafkah dan semua, segala nafkah lah. Zahir dan batin. Kalau kita nak belajar, kita tinggalkan, kita guna kerja dunia kita tinggal, kita nak belajar. Tapi nafkah si anak, tu yang saya masukkan tadi. Memang kita ni diwajibkan belajar, bukan disuruh meninggalkan tanggungjawab bagi nafkah. Maksudnya kenalah uruskan masa. Kerja siang kan, malam boleh tak pergi cari ilmu? Lepas tu bukan suruh berhenti kerja, pergi masuk pondok. Islam tak suruh macam tu. Jangan memfitnah Islam. Melainkan kalau kita ada tanggungjawab tu kita boleh macam tu. Tapi tak. Itu pun satu tipu daya tu. Itu satu tipu daya. Kadang-kadang kita rasa Allah Ta'ala ni tetapkan. Sebab apa Allah Ta'ala tak tetapkan aku ni duduk pondok je mengaji? Allah dah takdirkan benda baik dah pada kita. Cuma kita ni usaha ikhtiar memperbaiki. Kan Allah Ta'ala ada bagi tahu, Allah Ta'ala takkan ubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum itu sendiri. Maksud itu ayat tu nak menunjukkan kita ni diberi peluang berusaha dan berikhtiar. Maknanya kalau siang kita cuma mencari nafkah tadi, mesti berpada-pada. Bukan berhenti, berpada-pada. Daripada tak ingat ke akhirat, cari nafkah tu pagi, petang, siang, malam, pulun, sehabis-habis pulun sampai tak ada masa. Ini yang silap. Yang disuruhnya cari nafkah berpada-pada sehingga kita masih lagi ada waktu untuk membuat perkara yang diwajibkan oleh Allah. Allah baru betul. Kalau yang macam yang kita kata dengar yang negatif tetapi dia negatif tapi yang lebih pada akhirat tu sampai dunia pun yang kadang yang berjawatan yang bergaji tu sanggup tinggalkan untuk kejar benda tu. Kalau dia lebihkan pada akhirat tu. Sedangkan dua tu kita kena balance. Kan? Dua pun penting. Makna kalau benda tu tak mengikat amanah dia dengan orang, ataupun isteri yang ditinggalkan tu contoh cukup nafkah, lagi pula isteri dia redha contohlah. Kan makna di sisi orang yang jadi macam tu tak ada masalah. Tapi kalau macam saya nak tinggalkan isteri saya, saya nak berhenti kerja dengan duit tak cukup pun benda, padahal saya ada tanggungjawab. Saya tinggalkan, saya nak semayang je, saya nak pergi mengaji je. Hukumnya haram, tak boleh. Sebab orang yang saya tinggalkan ni bukan sama tahapnya dengan saya. Yang contoh, saya ni boleh makan lumut pun saya tak kisah. Tapi isteri kita ni dia tak sampai tahap macam tu. Dia orang awam, hatinya masih lagi hati orang awam. Dia nak bertawakal tak cukup dan sebagainya. Nanti takut timbul cemuhan, orang panggil macam-macam sangkaan jahat kepada Allah. Macam ni ke agama, sampai laki aku pun tak bagi nafkah macam. Ini yang kita takut jadi fitnah. Kecuali kalau ditinggalkan, contoh kalau suami, saya nak tinggalkan isteri saya redha ditinggalkan dan nafkah anak bininya cukup.
Tu tak ada masalah. Di sisi saya tak berdosa lah. Maka orang lain tak boleh tiru cara saya. Betul. Faham tak tu? Maknanya pemahaman dia tu penting sebelum dia buat sesuatu. Sebelum buat sesuatu tu kepahaman penting. Kalau kita macam dah kumpul dah kerja, okey. Cakap isteri kita, abang nak pergi belajar untuk 1 tahun. Tentu, tapi nafkah semua dah sedia, memang dah cukup duit semua dah. Nafkah batin? Itu saya nak tanya tu. Macam kenalah bawa dia sekali belajar. Kenalah bawa dia belajar sekali. Kena bawa dia belajar sekali, Ustaz. Bahkan kita memang wajib mengajar dia. Tapi kawan saya ada style macam saya cakap. Jangan lepaskan diri sendiri. Tablik tu. Memanglah dari segi duit kita boleh bagi. Nafkah batin dia bukan kayu. Betul. Dia seminggu sakit kepala kena. Kan? Dia bukan kayu. Macam kawan saya Ustaz, dia bujang. Dia ada nafsu. Dia macam saya bujang. Dia tengok handsome. Mesti dia Untuk lelaki tak ada. Habis. Ni yang kadang jadi hal ni. Hal lain. Bangla pula ada manis. Ada manis. Bangla ramai. Okey, lagi satu kan. Seorang tu nak pergi umrah. Umrah ke apa kan. Modal tak cukup. Dia minta dengan anaknya dah. Semua nak pergi umrah. Adakah apa hukum dia yang sebenarnya? Boleh ke tak boleh ke? Harus ke tak harus ke? Syarat dia kena mampu. Maknanya kalau anak dia tadi memang wajib bagi nafkah. Maknanya nafkah lain. Ada pun nak pergi umrah, pergi haji tu tak masuk dalam nafkah. Yelah kan. Makna seorang tu nak pergi umrah lah kan. Modal tak cukup. Modal tak cukup. Minta ke anak dia. Minta anak. Minta sikit benda sikit sebelum masa nak pergi umrah. Tak salah minta tu. Tak salah. Tak salah. Okey. Takut Kalau yang dia anak yang masih kecil ke apa dia tinggalkan, takut tak cukup makan, adakah wajib dia pergi? Adakah boleh ke dia pergi? Tak boleh. Dia nak pergi haji umrah ni kena cukup syarat. Mana cukup nafkah orang yang kita nak tinggalkan tu, bini dan anak-anak kita. Walaupun belanja kita cukup untuk di sana, tapi isteri kita kan pergi buat tempurung kat pasar pula, pergi minta sedekah sebab tok laki nak pergi haji. Tak boleh. Tak wajib, dia tak sampai tahap wajib lagi. Maknanya kena lepas nafkah dulu. Nafkah diri dia sendiri dan nafkah orang yang ditinggalkan. Kalau anak dia 3 orang, bini dia 3 orang contoh, maknanya semua tu kena pastikan cukup dalam tempoh yang dia nak pergi tu. Kalau belanjanya cukup tapi yang ditinggalkan ni tak cukup, tak wajib lagi pergi. Maksud kemampuan tu kita dan orang makna kemampuan tu kita dan orang yang mampu nak menjaga, memelihara nafkah orang yang ditinggalkan. Bukan lepaskan diri kita je. Tok lelaki pergi haji, nak bini tinggal kat rumah mencuri pula lah. Tapi martabat seseorang tu untuk macam namanya macam Haji Siddiq. Dia tak mengira umur kan Ustaz. Dia asalkan dah balik kan. Apa tu haji? Haji tak kisah. Asalkan dah kira balik. Dia dah pergi haji boleh dah pergi haji. Tapi kalau nak cepat pergi main dam boleh dapat haji cepat. Itu lain Ustaz. Itu kos tak ada tu. Haji dam ni dia jahat. Dia makan keliling. Modal tak akan RM1. Belakang semua dia tala. Tapi macam saya cakap Ustaz, kalau saya tablik ini dah dapat mengaku tepi dah babak dia kita. kuat isap macam ambil ganja semua. Tapi satu hari tu saya balik daripada Melaka ke belajar, saya tanya kawan saya, mana si Pula ni. Dia kata dia dah pergi Banyak pula soalan mana ni dia dah pergi Buat solat je, tapi dikait-kait tak apa. Mesti mendalam ilmu. Nama pun santai. Ilmu santai-santai. Dia kaitkan macam pergi belajar agama. Saya tanya kat mana, dia pergi Pakistan, dia pergi India, dia pergi Arab Saudi. Maksudnya macam tu, macam dia dah jadi macam tablik. Bila dia balik, dia jumpa saya, dia bagi saya macam kayu sugi, macam tu. So saya tengok dia macam dia dah berubah susut. Dan dia konsisten buat benda tu saja, ikut orang tu sama-sama jalan. Tapi dia memang tak dikatakan salah sebab dia tak ada isteri, tak ada tanggungan. Tak ada tanggungan. Asrap Nescafe tadi tolong order tu. Toilet. Okey. Itu Nescafe lain tu. Tapi macam ada orang menuntut ilmu ya. Okey. Pergi jauh-jauh dengan negara Arab ke mana. Pergi belajar tu mazhab Syafi'i juga. Yalah. Tak ada masalah. Takut dia pergi sana. Kalau dia pergi belajar, dia kalau dia balik Malaysia, dia nak beramal dengan Hanafi, boleh? Boleh. Tapi untuk dia kena tahu dia lah. semua lah. takut dia balik, okey, keluar daripada universiti sekian, saya belajar mazhab ni sekian. So dia menyampaikan dekat orang lain.
Takut dia ada clash dengan mazhab Hanafi dengan Imam Syafi'i semua. Salah. Ini yang menjadikan fitnah pada imam-imam mazhab ni. Dia macam makcik saya bang. Makcik saya Imam Syafi'i, bila dia kahwin dengan pakcik saya. Ni sekali Imam Hanafi, dia kena ikut suaminya lah. Imam Hanafi. Boleh. Asalkan belajar. Jangan ikut-ikut mazhab. Tak belajar. Kena belajar. Maka apabila engkau duduk tasyahud, sama balik kitab dan membaca tahiyat, maka engkau baca at-tahiyyat. Ni rukun qauli ni. Ini lupa Ustaz dia cakap Ni rukun qauli ni. Rukun qauli yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua apa? Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Yang keempat salam. Jadi salam ni tahiyat ni adalah rukun qauli. Rukun qauli wajib dibaca sehingga mendengarkan suara pada telinga kita sendiri. Sebutannya, makhrajnya mesti betul. Jangan tersilap. Kalau tersilap, kalau tak ulang balik dengan bacaan yang betul, batal sembahyang kita. Kalau macam ni tahiyat kita baca tak betul, batal tahiyat kita. Selagi kita tak baca dengan bacaan betul, tak sah tahiyat tu. Kalau kita teruskan juga solat, batal. Sebab tu disuruh belajar. Ada yang orang dia baca laju. Laju kalau menempati tajwid tak ada masalah. Jangan laju sampai hilang semua tu. Macam baik. At-tahiyyat. Betul kena huruf. Kan? At-ta, alif, lam, ta, ha. Ya. Ha tu. Sidik. Ha tu. Ha ni. Ha ni tempat dekat sini. Ni. At-tahi. Hi. Jangan at-tahi. Kalau at-tahi maknanya kita dah ubah hak kepada ha. Dah lain makna, tak sah. Kalau kita baca solat macam tu tak sah sembahyang kita, batal. Kalau at-tahi pun tak jadi. At-tahiyya. Lepas tu ada sabdu kan? Sabdu ni, tiap-tiap sabdu tu menunjukkan ada dua huruf. Betul. Kalau kita baca at-tahiyya tu, kita baca at-tahiyya, makna kita dah buang satu huruf. Sebab tu sabdu kena tunaikan sabdu dia, syaddah dia, tasydid dia. At-tahiyya, hiyya. Makna ada sabdu situ. Kalau hiya tak ada sabdu, makna kita dah buang satu huruf. Jadi hati-hatilah baca rukun qauli ni. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Belajarlah. Ni kita baca sambil lalu. Sekali Ustaz. Baca sekali. Okey, at-tahiyyatul mubarakatus jangan salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka. Tu erti baca sendiri lah. Assalamu alayka ayyuhan. Sini baru dekat pangkal leher ni. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Warah. Jangan roh. Kalau dah jadi kha, dah jadi kha. Roh. Roh. Roh yang ini sama yang macam dengan apa bacaan dia. Betul macam orang Melayu ni dia boleh sebut cakap English pun kadang macam Mak Tadi kan. Cakap Arab pun macam orang Arab. Tapi kalau macam yang convert contoh macam Cina ke apa kan dia pelik. Jadi dia punya sebutan tu takkan tak tepat. Sharp macam kita punya. Dia try macam mana pun dia akan macam tu. Adakah benda tu dimaafkan? Dia dimaafkan. Macam orang mu'alaf kan, bangsa lain. Dia lidah special ni lidah Melayu. Kan? Tapi ada juga Melayu yang kadang dia try pun tak boleh. Macam orang Melayu tak sebut R. Kan? Tapi ghalibnya maknanya Melayu ni dia boleh macam-macam bahasa dia boleh tiru. Kalau macam orang bahasa lain kadang dia ada pelet dia tu. Pelet dia kan. Jadi dia punya slang tu ada. Jadi nak tiru sebiji macam orang Arab dia tak boleh. Maknanya dia wajib belajar, wajib perbaiki. Tapi segala kesilapan dia tu dimaafkan sebab dia masuk dalam kata orang yang diuzurkan. Seboleh mungkin dia buat itu yang terbaik. Tu jelah. Kalau di
Dia tak boleh dah, setakat tu je. Tapi dia belajar bersungguh. Tapi setakat tu je. Makna semayang dia sah. Macam orang nyanyi tak sedap lah. Dia try macam mana pun tetap tak sedap. Nyanyi, baby try pun tak sedap juga. Itulah kemampuan dia. Makna semayang dia sah. Cuma dia tak boleh jadi imam. Bagi orang yang bacaannya betul. Kalau sidik baca tak betul dalam semayang, tapi sidik bersungguh-sungguh belajar. Bersungguh belajar. Betulkan tajwid, betulkan makna, syarat, rukun, semua ambil berat ni. Belajar bersungguh. Maknanya walaupun sampai satu tahap tak berubah pun, tetap semayang sidik tu sah. Tapi tak boleh jadi imam. Sebab orang lain tu martabat dia lebih baik. Okey. Itu satu. Okey, sekarang ni sidik tak pandai baca. Tak gerti baca, tak betul baca. Sebab sidik tak belajar. Semayang sidik tak sah sampai bila-bila. Anak mana? Yang pertama lebih baik belajar kan. Maknanya kalau belajar bersungguh, walaupun silap dimaafkan. Ini masalahnya silap tapi tak belajar. Ini tak ada maaf. Maknanya kesilapan kita tu sengaja dibuat. Maknanya kalau kita belajar, kita ada harapan boleh jadi memperbetulkan. Ini masalahnya dia tak pernah pergi belajar pun. Tak ada usaha untuk memperbetulkan. Tak ada usaha memperbetulkan. Main serah takdir je. Sebab apa semayang tak betul ni? Dah takdir Tuhan macam ni. Dan nyalahkan Tuhan pula dah. Aku rasa tak sempurna. Rasa sempurna. Dah takut semayang pula. Mana boleh rasa takut. Mana tu? Itulah taulah Islam lah tu dah. Kan takut nak semayang. Agama Islam tu dia kata. Makna baguslah ada rasa bimbang semayang tak betul tu. Supaya kita lebih berhati-hati dan bersungguh nak menuntut ilmu. So kalau kita sekarang tak tahu, sekarang baru kita tahu cara betulnya macam ni. Betul. Adakahnya solat kita semua di solat yang dulu-dulu wajib diqadhakan semula. Kerana dulu-dulu solat kita sengaja kita tak belajar. Nampak tak? Ansur lah sidik. Bayar hutang tu ansur lah. Mana dalam hari ni ada kita qadha zuhur, asar. Makna sentiasa kita bayar hutang kita yang dulu-dulu. Inilah sebagai tanda kejujuran kita minta ampun dengan Allah. Makna mengaku kelemahan. Ya Allah, memang dulu semayang aku, memang aku semayang main hentam je. Kesilapan aku, kelemahan aku sendiri yang tak nak belajar. Faham? tahu. Mana silap? Maknanya kalau andai kata sidik, kalau andai kata kita ni pendek umur, tapi dalam keadaan kita sedang bersungguh gantikan hutang-hutang kita tu, insya-Allah Allah ampunkan dosa kita. Yang masalahnya hutang banyak tapi tak nak bayar. Ni yang mati payah ni. Hutang banyak tapi tak bayar pun. Mati gitu-gitu. Buat hutang baru. Buat hutang lain pula. Lebih baik mati sedang bersungguh kita membayar hutang-hutang kita dengan Allah. Jangan pakai mazhab tu ustaz kata cukup taubat, yang solat dulu tak payah ganti. Ini yang kata kaum mudah tadi tu. Memanglah ramai setuju macam tu. Kita dah lah pemalas nak qada sembahyang. Lepas tu ada pula ustaz kata tak payah qada. Ustaz mana yang Rozaimi tu kan. Kalau tengok dia pakai jangan. Oh, yang pakai mata tu. Yang macam mama tu. Jadi sebab tu jangan mengaji dengan YouTube. Yang pasal apa nama tu? Yang selawat. Banyaklah. Yang sebut Allah dia tu kan. Dia lah mawar. Banyak pelik-pelik. Dia dengan mazhab dia kurang tu. Okey. Kemudian mana tadi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa rahmatullah. Jangan waroh dia angin waroh. Buat tu kena belajar tajwid kan. Nanti insya-Allah kita mengaji iqra. Nantilah kita ngaji iqra. Perbaiki makna kita perkemaskan balik bacaan. Boleh jadi ada yang tak kena kan. Tak apalah belajar. Ada orang malu, apa nak malu? Kita nak baiki bacaan dalam sembahyang lah. Bacaan dan dalam sembahyang tu kita akan ulang insya-Allah. Perbaiki bacaan-bacaan yang wajib dalam sembahyang. Cek kan. Agak ada silap. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Habis. Kemudian yang ke-13 salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya
paling ringkas selawat yang menjadi rukun, Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang. Wa ala tu dah sunat abad. Kemudian meminta doa bagi dirimu dan bagi segala mukminin dan mukminat. Yang ke-14, kemudian memberi salam pada pihak kananmu dan pada pihak kirimu, sekurang-kurangnya salam, Assalamualaikum. Habis dah tu. Mana Assalamualaikum? Assalamualaikum. Boleh. Tapi tidak sempurna yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Berpaling ke kanan ke kiri itu sunat. Lepas tu ada baca apa-apa tak? Mana? Ada sambungan dia. Ada baca apa subhan tu? Ada yang ada ada doa-doa, ada yang dibaca doa situ. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ke apa? Allahumma inni as'aluka apa? Itu sunat lah tu. Kalau ada pun bacaan doa-doa lah tu. Dan tahiyat akhir tu, Fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau kata bacaan untuk tahiyat akhir tu, dia baca separuh macam tahiyat awal tu. So juga. Tapi dia dah meninggalkan sunat abad. Contoh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dia tak baca. Mana sah mayang ni? Tapi dia dah meninggalkan satu sunat abad. Sebab kadang-kadang macam kita semayang jemaah, kita rasa kita baca follow dengan apa ni, dengan imam tu macam betul lah dia punya tahiyat. Dia dah habis dulu. Kita tak tahu dia baca setakat mana. Macam dia baca setakat macam tahiyat pertama kan. Dia tak habiskan tu. Kadang dia sampai Allah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad assalamualaikum. Dia tak baca kama sallaita ta'ala, dia tak baca salawat Ibrahimiyah. Itu yang kadang jadi cepat. Jadi kalau baca setakat yang tu pun makna yang pastinya baca rukun tadi tu. Bacalah. Jangan tak baca yang rukun qoli tu. Kalau tak baca rukun qoli tu batal lah. Cuma dia meninggalkan, contoh kalau dia tak selawat atas keluarga Nabi, maknanya dia dah meninggalkan sunat abad. Makruh lah. Sepatutnya dia kena sujud sahwi. Kalau dia tak buat sujud sahwi tu sah mayang tapi berlubang lah. tak ditampung. Tak ada tampung lah. Tampung lah. Okey. Artinya apa? Karamah bagi orang yang semayang. Wallahu a'lam. Satu kita lagi. Karamah ni memang best. Karamah bagi orang semayang. Mana kemuliaan bagi orang semayang? Lampu yang menerangi pada mengenalkan. Kitab penawar. Ni kan tauhid kan ngantuk kan. Kitab penawar bagi hati. Penawar Gitu lah. Bagi apa? Mana? Tajuk. Mana abang kau ni? Abang sate. Pampai. Tujuan tajuk. Jangan Ustaz. Bukan pampai ni. Itu lipat lah. Lipat jangan lipat sampai ayat-ayat tu. Lipat ujung ni. Ujung. Bukan saya. Di sini menunjukkan 44. Tapi kat sini macam dah pernah buka. Itu tengok kita ni. Ada lipat kat mana itu minggu lepas? Ini kat sini menunjukkan lipat kat sini pula. Mana? 177. 177? Dah jauh pula bukan ni. Itu nak ponteng tau. 46 tu. Ini ada juga tanda ini langsung tak ada. Sini kitab saya ni last lipat dekat. Rasa 46 dulu. Ni Farah itu dah cerita kan? Kan? Kemaluan kan? Dia depan tu sikit je. Saya belum lagi. Ni Ustaz rasanya ni. Ni 46. 46. 46. Maka bahawasanya mereka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Maka bahawasanya mereka itu tiada dicela. Makna orang yang menjaga kemaluannya. Maknanya digunakan kemaluan pada tempat-tempat yang dibenarkan oleh Allah SWT pada isterinya. Makna dia tidak berliwat, dia tidak menikah dalam nikah yang syubhat. Dah sudah dah minggu lepas no. Baik, ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna memelihara farad. Makna kemaluan, tak sempurna penjagaan kemaluan kita. Melainkan makna baru boleh sempurna penjagaan, pengawasan kemaluan kita tu daripada
jatuh kepada benda-benda haram adalah melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Mana kita nak elakkan diri, kita nak mengelakkan diri kita daripada buat benda haram dengan kemaluan kita tu. Mana kita nak menjaga kemaluan kita tu, tidak akan sempurna penjagaan tu kalau kita tak jaga mata kita daripada melihat perempuan. Nampak tak? Ustaz, kalau yang kat Arab tu, pakai pudar perempuan tu, macam dia nak menikah, sebelum nikah tu bakal sebenarnya boleh tengok, Boleh? kan? Tapi dia bakal sebenarnya belum suami Boleh. lagi. Hukumnya boleh nak tengok muka orang perempuan yang kita ada niat nak nikah dengan dia. Memang ada niat nak nikah. Niat tengok tu. Ni kan semua perempuan kau ada niat nak nikah, semua perempuan kau nak tengok. Contoh kalau ada Pula ada tempat. ada niat nak tengok, dia tengok terus tak ada niat tu. Tu macam mana Ustaz? Macam mana? Tak boleh, itu Tuhan tahu kita nipu. Tapi kita betul-betul niat. Maksudnya memang kita keinginan kita ada hasrat nak buat orang perempuan ni isteri kita. Maknanya di segi syaraknya disunatkan, maknanya diharuskan tengok. Tak dosa. Tak dosa. Tapi kalau saja-saja orang yang tak ada niat kita nak buat bini, tak ada apa, tak ada hajat pun, bukan contoh macam jual beli kan nak jadi saksi kamu dia. Saja-saja nak tengok, tu tak boleh, itu hukumnya haram. Faham? Okay, kalau yang memang niat nak buat bini, tu lain, boleh. Mak dia tak bagi pun boleh tengok. Tapi muka dengan tangan. Tangan ya. Pergelangan tangan. Kan kalau muka ni kita nak tengok lah muka selera. Takkan kita buat manusia ni nak selera lain-lain. Ada yang berahi tengok hidung kemek. Hidung mancung dia tak berahi, dia tengok hidung kemek, berahi dia. Kan maknanya tengok kata tak lawa, dia kata dia lawa. Tengok hidung kemek ni hilang masalah kat pejabat, hilang masalah. Sebab Aku pula. Okey. Itu kalau aku tengok benda kemek okey. Hilang masalah. Sebab tu nikah ni bukan nak pakai sekejap. Memang sampai mati. Sebab tu Islam membenarkan supaya nanti jangan jadi dah nikah baru 2 hari. Contoh tutup muka kan. Nak bagi tengok tak bagi, warak konon. Ni warak tak bertempat ni. Dalam Islam suruh tengok sebab nak pakai lama. Kalau sekali buka tengok ada misai pula. Dia perempuan tapi dia ada misai contoh. Dah. Kan ke boleh memperandakan. Sebab tu hukumnya harus tengok. Walaupun mak dia tak bagi. Makcik saya nak buat bini ni, saya nak tengok ni. Mak dia tak boleh larang. Harus tengok. Sunatkan tengok sebelum akad nikah macam tu. Boleh ke? Kan sebelum kita nak pinang Niat penting. Kalau dah akad nikah tu dah tunang dah tu. Makna masa nak kita dah ada keinginan. Dalam Islam tunang tu harus ke? Memang dah disebut dalam kitab. Sebab tu orang yang duduk dalam tunangan haram kita kacau dia. Haram kita kacau orang yang dah dipinang. Maksudnya macam sebut dalam kitab fiqh tu tak boleh. Haram. Kita nak meminang atas pinangan orang lain tak boleh. Tak boleh. Si A ni dah kena pinang, kita nak pinang pula. Tak boleh. Tak boleh. Baik. Tapi orang kata dugaan bila bertunang ni. Buat tu jangan tunang lama. Contohnya macam aku. Tunang pagi malam tu. Tunang paling lama 2 hari. Itu lama. Saya 4 jam. Maknanya sebab nanti datang macam-macam. Kan sikit punya hal dah jadi. Kan sebab tu bahaya. Okey. Tadi satu tengok muka sebab nak tengok dengan kita lah. Padam tidak. Yang satu tengok tangan. Tangan ni untuk apa? Kita nak tengok tubuh badan dia. Nak tengok tubuh badan dia maksudnya kalau jari jenis macam ni, tubuh badan dia mana bukan orang gemuk-gemuk. Kalau jenis jari dia pendek-pendek, bulat-bulat, menggambarkan dia punya badan dia comel-comel. Comel-comel apa? Cabi-cabi, cumi-cumi. Montel. Kan? Tu. Sebab tu harus tengok. Okey? Dah. Jangan pakai orang tua dulu-dulu punya. Dia kata kalau nak buat bini tengok waktu dia mandi. Pala. Dia kata kalau kena itu dah kira zina mata. Memanglah haram ini dulu cerita. Ada yang patuah macam tu. Dia kata kalau nak buat bini tengok waktu dia mandi kat sungai. Itulah macam sebab itu dah mendatangkan lain macam nanti. Itu tak nak buat bini tu silap jadi benda lain je kan. Jangan benda betul dia pakai, benda tak betul jangan ikut. Okey. Kemudian mana tadi? Itulah. Melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Sebab itulah kita orang perempuan ni kenalah jaga pakaian. Jaga pakaian. Sebenarnya bila kita jaga pakaian banyak kebajikan yang kita dapat.
kita dah menyelamatkan puluhan, ratusan, ribuan mata-mata orang lain daripada dosa dengan sebab kita pakai dengan pakaian yang menempati syariat. Semua kebajikan tu, tapi kebajikan tu tanpa sedar kita. Bila orang tu tengok kita tak ada timbul fitnah, makna kita dah dapat kebajikan. Tapi bila orang tengok kita menyebabkan orang timbul fitnah, jadi khayalan bukan-bukan, makna itulah sumbangan dosa kita pada dia. Makna dia yang melihat pun dosa, kita yang menjadi sebab pun berdosa. Kalau kita nasihatkan, kita nasihatlah kan, nasihatlah dengan hikmah. Makna ceritakan sebab apa kena tutup aurat. Okey, maksudnya macam dulu lepas kan, adalah kawan-kawan di rumah, dia bawa suami dia semua kan, bawa isteri dia semua kan. Tapi cara pakaian tu kau dia pergi tu orang tengok rasa yang agak pelik sikit lah pakaiannya tu. Memanglah. Kadang-kadang harus kita nak tegur macam mana yang paling tidak kita tegur dalam hati lah. Selemah-lemah iman, makna kita tak redha dengan benda tu. Kan nanti boleh jadi akan datang kan? Tapi masalah ada masa kita sekali okey lah kan. Ini banyak-banyak kali tu masalah tu kan, walaupun dah isteri orang. Yalah. Apa masalahnya? Memanglah. Tengok diam lah. Tengok diam-diam kan. Skor dia diam. Macam mana nak buat ni? Maknanya begitulah. Maknanya kita jangan jadi penyumbang. Bila kita tutup aurat dengan sempurna, maknanya kalau 10 orang tu selamat, maknanya 10 kebajikan dah kita dapat free je. Kalau 10 orang yang melihat kita tu semua malanggang, dia tak tidur, dia buat kerja lain, semuanya dosanya kita dapat. Ni yang payah nak jaga ni, jaga mata ni. Sekarang banyak pakat-pakat lah, ta'awanu. Yang penting kita jagalah diri kita kan, isteri kita kan. Kalau payah kita nak orang lain, makna utamakan diri kita dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Itu yang paling dekat sekali dengan kita, itulah yang kita utamakan. Yang lain tu sambil-sambil nasihat. Dia perempuan ni kita kena bagi dia faham, awak ni benda yang sangat bernilai dalam hati saya. Kan? Benda yang bernilai ni tak semua orang boleh tengok kecuali orang yang tertentu. Jadi awak ni sangat-sangat bernilai. Betul kata Ustaz kan. Saya pernah tegur kan. Saya awak ni jangan buat macam ni. Sayang tapi mahu kita. Tapi kita cakap apa? asal suruh marah. Tanya dia sebab apa awak marah anak awak? Sebab apa awak marah anak awak? Sebab sayang. Lepas tu saya marah awak sebab apa? Kita cakap juga sebab sayang. Tapi dalam masa sama awak marah lagi. Dia apa dia? Dia dah masuk kena tahan Romnok. Masuk lagi tahan Romnok. Tunggu. Apa saya perempuan jadi begitu pula dia? Memang perempuan memang macam tu. Saya kiaskan dengan ilmu agama macam ni pun. Kena selalu. Kena selalu. Kena selalu, jangan putus asa, sentiasa mengingatkan. Setiap kali kita mengingatkan, setiap tu kebajikan kita dah. Ini yang dia orang panggil orang kahwin ni banyak pahala sebab tu lah. Di antaranya sebab dia isteri tadi tu, suami dapat banyak pahala. Kalau dia elok aja sampai kita nak suruh pun tak boleh dah. Semua okey je, dapat tak kebajikan kita? Tak ada. Tapi bila dia macam tu, dia sengit kita tolong ingatkan. Dia sengit kita ingat, dapat tak pahala banyak? Tapi takut dia pula kan. Takut bila kita tegur dia melawan kita, dah dia lebih pula dosa. Kita nasihatlah dengan penuh hikmah. Sambil nak tidur, ni tengah dia masak, memang dia marah. Tengah nak tidur tu kita habis bawa pilau cerita. Pasal kata bini tu. Kalau ini lain lah. Kita nasihat dengan cara yang baik, tapi dia punya jawapan tu ada je. Sejak bila? Daripada awal kahwin ke ataupun macam mana? Awal kahwin mesti perfect. Sempurna nampak benda dia kan. Kalau kita nak tegur sangat, ambil kunci start motor jalan. Dan dalam kitab Tanbihul Ghafilin dia sebut, orang perempuan ni memang dia macam tu. Memang tulangnya bengkok. Dia memang daripada sifat dia memang macam tu. Itulah kebajikan Allah Ta'ala bagi dengan sebab sabar suami memberi nasihat. Itu sebenarnya Allah Ta'ala bagi jadikan asbab di mana suami tadi banyak dapat pahala dengan sebab membimbing, berusaha membimbing. Kita mesti teruskan.
Kan? Dan kadang-kadang cuba kita fikir balik. Sebenarnya kita pun sebenarnya silap kita. Daripada awal kita tak ambil berat tentang agama, boleh jadi tiba-tiba boleh jadi itu satu kejutan bagi diri dia. Mungkin kalau daripada mula awal pernikahan kita dah belajar sampai tahap sebab awak kahwin dulu ada belajar ilmu rumah tangga tak? Sampai tahap macam tu saya kata. Ada kata yelah awak yang betul. Lah. Tak apa, insya-Allah. Jangan putus asa. Tapi semangat. Kita pun semangat. Apa dia habislah biar diam dulu. Besok belah sembuh. Tak apalah. Sentiasa usaha. Kalau gagal tu mana kahwin dulu tu. Allah. Dapat nombor 2 pegangai punya tu. Kahwin bertiga. Dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok. Maknanya kita jagalah fikiran kita daripada berhayal yang gairah-gairah. Itu sebagai tanda nak menjaga kemaluan kita daripada terlibat dengan maksiat. Mana mata jangan tengok orang perempuan yang seksi ataupun tengok benda yang haram-haram, dan pemikiran pun jangan menghayalkan benda yang haram-haram. Barulah insya-Allah sempurna penjagaan kemaluan kita sebagai tanda bersyukur dengan nikmat farad yang Allah bagi. Dan elok dan memelihara perut daripada memakan yang syubhat. Sebab makan syubhat ni pun boleh menarik kita kepada perkara yang haram juga. Dan daripada bersangatan kenyang. Makan boleh tapi jangan bersangatan kenyang, kerana yang demikian itu bersangatan kenyang tu menyeru, makna menarik kepada zina, yang adalah ia bila makan banyak, makan lazat-lazat, maknanya dia akan membangkitkan nafsu syahwat kita. Dia kan terlibat dengan makanan. Dan adalah ia zina ni sebesar-besar segala dosa besar dengan ijma' ulama. Jadi berzina ni dosa besar, jangan kata dosa kecil. Kemudian daripada kufur dan membunuh orang. Makna kufur pun dosa besar, bunuh orang pun dosa besar. Ijma' ulama. Zina, ijma' ulama ni makna muafakat ulama. Maksudnya memutuskan. Makna daripada hukum hakam yang dipaham daripada Quran dan hadis, ulama ni memutuskan bahawa zina ni dosa besar. Barang siapa kata zina dosa kecil, murtad. Siapa kata zina tu dosa kecil, murtad, sebab diingkar ijma' ulama. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. Jadi Allah Ta'ala ceritakan, dan mereka yang tiada mengibadatkan mereka itu serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain, makna orang yang tak mensyirikkan Allah, yang tiada membunuh mereka itu akan nyawa yang mengharamkan oleh Allah Ta'ala. Dia tak bunuh orang, dia tak bunuh nyawa-nyawa orang yang tak berhak dibunuh, dan akan membunuhnya melainkan dengan sebenar-benar. Melainkan dia bunuh dengan sebenar. Ada ke bunuh sebenar? Ada? Dalam Islam ada bunuh yang sebenar. Bunuh balas orang bunuh bapa kita dalam Islam. Bunuh balas, orang panggil kisos, hukum kisos. Dia dalam Islam tu hukum hudud tu boleh pula dia tanya. Ni nanti tahu. Ya. Apa sebab? Membunuh balik. Sebab dia bunuh bapak itu. Sebab hudud tak jalankan dekat manusia kita, tak tahu sebenarnya. Betul. Sebab hudud tak ditegakkan kat negara kita, sebab itulah masyarakat banyak tak faham apa tu hudud. Agak-agak kawan-kawan ni kalau dalam TV tu diajarkan, diterangkan pasal hudud ni selang setengah jam sekali, agak-agak masyarakat faham tak? Faham. Mesti faham kan? Semua takut. Tapi ada tak usaha situ? Tak ada. Drama penting tu. Drama betul-betul penting. Jadi itulah menunjukkan, kita katakan kat negara kita ni makna tidak bersungguh nak menerangkan tentang Islam. Kalau diterangkan melalui TV, radio selang 10 minit, selang 15 minit, ulang-ulang, dalam setahun 2 tahun orang akan faham apa tu hukum Islam. Tapi bila tak faham, bahkan dimomok-momokkan, ditakut-takutkan. Yang menakut-nakutkan ni adalah orang yang semayang sendiri.
Dia yang menakut-nakutkan hukum Quran. Jadi masyarakat pun jadi takut lah. Jadi salah faham terhadap agama Islam. Jadi nampak macam jahat pula hukum tu. Contoh kalau orang curi bukannya barang, kadang-kadang kita pernah tak dengar, aku kalau dapat aku kerat tangan dia, betul tak? Sebab apa tu? Hukum tu dah ada dah. Allah dah suruh laksanakan dalam Quran sebelum kita ada lagi. Nampak tak ada? Menunjukkan Allah Ta'ala lebih mengerti apa yang sepatutnya dibalas atas perbuatan manusia. Hadapi kita ni itulah. Tapi kalau dia disiarkan TV bagi tu, dia akan menjadikan seseorang tu takut nak buat benda tu kan? Kita akan jadi takut lah. Insaf. Benda tu bagus. Apa yang tak bagus dalam Quran tu? Tapi kat Kelantan dah ada buat Ustaz Mungkin berperingkat kot. Terengganu. Berperingkat kot. Pendekatan kot. Macam Brunei pun slow-slow. Maknanya makna kena bagi kepahaman lah. Sebab masyarakat ni dia tak faham dengan Islam. Maklum lah kan, ilmunya kurang. Jadi tapi kalau ada usaha, macam mana kita ada usaha buat cerita pasal GST tu kan, selang 5 minit iklan GST, lama-lama orang yang tak faham pun dia buat faham lah sampai macam tu sekali. Padahal benda tu dari segi kita akidahnya haram. Cukai ini haram, tapi bersungguh nak menerangkan tu. Dia menegakkan benda yang haram. Cukai ni haram Ustaz. Kan? Itu orang panggil usaha nak memberi keterangan. Cukai ni haram Ustaz. Haram di dalam kitab tu ada. Belakang sekali nanti jumpa. Jangan ponteng pula gitu nanti. InsyaAllah Ustaz. Haram GST. Nampak tak? Tapi usaha dia menerangkan benda tu. Cuba usaha yang macam tu dibuat untuk memahamkan apa itu hukum hudud. Nescaya dan muslim akan faham dengan apa yang ada dalam Islam. Dia akan nampak keindahan, keelokan Islam. Tapi oleh kerana kadang nak cakap benda tu pula dia larang. Ni masalah kat masjid tak dia cakap benda macam tu. Saya ada pengalaman lah. Sebab dulu saya pernah jadi bilal masjid, mengajar di masjid. Bila kita ceritakan hukum hudud ni, siapa yang boleh cakap? Kenapa boleh? Pemerintah itu. Bila saya cakap, bila kita terangkan hukum hudud ni, dia orang kata politik. Ni pas lah ni, ustaz ni pas lah ni, nak suruh orang pun dipas lah ni. Dia jadi macam tu pula. Orang nak menceritakan benda yang ada dalam Quran. Malaysia ikut sistem yang begitu tadi itu. Ni masalah dia kan. Bila kita buka satu parti Ustaz. Macam PPI. Okey. Saya tempat berhenti ni. Haus ni, lapar ni. Dan firmannya Mana? Nafsu. Dan mereka yang tiada mengibadahkan mereka itu serta Allah Ta'ala. Maknanya jangan mensyirikkan Allah dengan yang lain. Maknanya jangan percaya ada benda lain sama hebat, sama kuasa dengan Allah. Jangan percaya ada benda lain boleh memberi manfaat dan memberi mudarat seperti Allah Ta'ala juga. Jangan. Itu menyebabkan nanti kita jatuh syirik. Dan tiada membunuh mereka itu akan nyawa yang mengharamkan oleh Allah Ta'ala akan membunuhnya, melainkan dengan sebenar-benar. Contoh macam bunuh orang yang murtad. Bunuh orang murtad ni adalah hukum yang Allah Ta'ala perintahkan ke atas pemerintah. Apabila dapat menangkap orang yang murtad, diberi 3 kali peluang kan? Diberi 3 kali peluang, 3 hari supaya dia bertaubat dan kembali kepada Islam. Seandainya dia enggan juga tak nak masuk dalam Islam, maka hukumnya dibunuh. Jadi hukum bunuh kat sini ni dibenarkan. Faham tak? Dipancung. Pancung lah. Pancung. Maknanya dipancung, dibunuh. Ini tembak tak boleh. Sekali sap. Sebab menyeksakan. Lambat pancung. Gantung pun menyeksakan. Itu syokkan. Makna hukum tadi tu membunuh tu jadi wajib bunuh. Makna kalau tak dilaksanakan hukum tu berdosa. Berdosa. Ustaz, kalau rasuah? Rasuah apa? Hukumnya yang merasuah. Samalah. Rasuah samalah haram. Haram kan? Rasuah, riba. Kalau hukumnya kat Islam macam dia ada orang panggil takzir ataupun kisah lah. Membunuh mereka itu akan nyawa yang mengharamkan hari. Dan tiada berzina mereka itu. Dan barang siapa mengerjakan akan yang demikian itu, nescaya berjumpa ia akan seksa. Mana siapa-siapa yang buat mensyirikkan Allah, berzina, membunuh, dia akan bertemu dengan azab siksaan ataupun akan terlaga di dalam api neraka jahanam, dan digandakan baginya akan seksa pada hari kiamat. Azabnya berganda-ganda.
berkali-kali ganda, berlipat-lipat kali ganda, dan berkekalan ia padanya pada neraka, dihinakan ia melainkan mereka yang taubat, kecuali dia tahu Taubat. Bila dia taubat habis itu lah. Orang yang berzina, yang membunuh, minum maga, Taubat nasuha. melompat, kalau dia taubat cukup syarat rukun, tetap Allah ampunkan dosa dia. Dipanggil taubat nasuha. Taubat nasuha ni taubat yang cukup syarat. Kita jangan salah faham. Bila taubat nasuha ni makna taubat yang sebenar-benar. Bukan berarti bila kita dah taubat sebenar-benar kita bertukar jadi malaikat. Faham tak tu? Jadi taubat nasuha ni makna taubat yang nak menunjukkan cukup syarat dan rukunnya, penyesalannya, ikhlas dia kan, dan dia berazam sungguh-sungguh, putus hati dia dengan benda tu. InsyaAllah. Putus hati. Seandainya kalau dia jenis minum arak, makna kalau ada dalam bilik botol arak ni pun seorang-seorang tak nampak, aku takkan minum. Makna putus hati dia. Itu orang panggil syarat taubat. Bila cukup syarat taubat ni, itu orang panggil taubat nasuha. Tapi bukan berarti dia dah bertukar jadi malaikat. Tak. Bukan makna bila dia taubat dah nafsu dia dah tak ada, setan dah tak ada, dah tak ganggu dah. Itu Bukan maksud begitu. Dia akan tetap mengganggu lagi supaya kita mengulangi. Faham? Dan taubat tu bukan sekali. Taubat tu berkali-kali. Setiap kali melakukan dosa wajib Taubat. Kebanyakan orang salah faham dia kata taubat sekali. Ini yang dia orang simpan taubat lepas bensin. Dia kata taubat sekali, kang dah muda-muda dah guna, dah habis peruntukan. Jadi nantilah dalam minit besok berguna yang bensin baru menghadap masjid. Betul. Ini masalah salah faham. Habis. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya jangan menghampiri kamu akan zina, kerana bahawasanya zina itu adalah ia maksiat yang sangat keji dan sejahat-jahat jalan. Makna sebab-sebab berzina pun jangan buat. Jalan pasal ada 7. Apa tu Ustaz? Mana? Oh, bawah tu ada nota kaki bawah. Oh, okey. Nota bawah. Jadi jangan buat sebab. Berzina tu dah haram. Sebab dia tu pun haram juga. Ustaz, habiskan terus Ustaz. Habiskan Boleh dah. Ini baru satu je. Boleh. Rajin Rajin lah sidik lah ni. Aku malam lah ni. Gila rajin lah. Nampak tu malas tu. Sebab dah 12 lebih, dekat 12.5. 12.40 lah. Mana tadi? 48. Okey. Dan jangan menghampiri kamu akan zina. Makna jangan menghampiri sebab-sebab. Sebab-sebab zina tu banyak. Bedah aurat, solat bebas, berkhalwat. Itu sebab-sebab lah. Makna sebab ni pun dilarang. Sebab tu pun dilanggar. Sebab tu jangan hampiri zina. Artinya dan sekalian memelihara mana pula? 48. Telah baca pun dah tak betul dah. Telah menceritakan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkatanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang lebih besar sisi Allah Taala? Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa engkau jadikan bagi Allah Taala akan yang menyeruti, maknanya kau mensyirikkan Allah. Itu di antara dosa besar. Berzina ke? Tak. Ini sahabat tanya, apa dia dosa-dosa besar? Di sisi Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, yang pertamanya kau mensyirikkan Tuhan. Apa tu? Dan ia juga menjadikan akan kau padahal Allah Ta'ala yang menciptakan kau. Tiba-tiba kau percaya pada orang lain pula lah. Bersembah aku, bahawasanya demikian itu sesungguhnya dosa yang sangat besar. Bersembah aku makna berkata aku, kemudian apa lagi ya Rasul? Dosa besar. Bersabda Nabi SAW bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia serta engkau. Makna kau bunuh anak engkau sebab takut rezeki tak cukup rezeki. Oh, Dia bunuh sebab takut tak boleh nak jaga. Sebab tu jangan kita merancang keluarga, merancang anak sebab takut tak makan, faham? Hukumnya haram. salah. Kalau dia merancang sebab sakit kan, itu lain. Memudaratkan diri lain. Ni kalau tak nak lah, nanti kan tak cukup makan, kita susah hidup nanti kalau anak ada. Ni samalah, orang dulu dia bunuh. Orang sekarang dia rancang. Jadi jangan niat kita merancang tu masalah rezeki. Jangan. Sambung je cerita ni. Cuma dulu bunuh. Kalau merancang untuk nak get antara anak itu tak boleh. Tak apa kan? Itu tak apa. Ni masalah risau tak cukup makan. Oh, salah. Kalau daripada anak seorang kita dapat makan sepinggan. Kalau anak dua orang kita dah makan sebelah pinggan je. Anak sebelah orang kan dah makan sesuap je. Jadi janganlah menyusahkan hidup kita. Kan orang jaga rezeki anak-anak tu ada. Betul. Betul.
Jadi selagi ada, kalau budak tu hidup, lahir adalah rezeki dia. Banyak Makin sikit. bertambahlah rezeki kita. Habis? Ada lagi? Kemudian apa? Kau nak tukar tayar tak lepas. Lagi tak? Kemudian apa? Last ni. Kemudian apa? Bahawa engkau bunuh anak Habis? Kemudian apa? Berzina tu. Bahawa engkau berzina akan perempuan yang hampir dengan rumah engkau. Mana engkau berzina dengan jiran tetangga. Okay, sama. Tak kira rumah, tak kira jiran tak jiran, asalkan nama zina ni pun mana-mana haram. Bukan halal ni. Wallahu a'lam, ilmu tak jadilah. Sikit-sikit sembang-sembang santai kita, mudah-mudahan dapat menambahkan kepahaman ilmu kita. Hari tak ada ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina ma'rifatul unsa wa dzikra sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minni wa minkum. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada abang Najib kita, ni sahabat-sahabat kita yang hadir. Jap terbalik pula. Saya kena ada wajib. Ada. Ni sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah. Ni ada sambil-sambil membeli helmet ada tu, siapa nak? Sini pun ada helmet banyak ni. Helmet ada, full suit. Okey, insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basikal ada. Ni HKM Setialam.